سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. يا فتاح يا فتاح، يا عليم يا عليم، وبك نستعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah. Hari ini adalah hari Rabu bersamaan 30 Jun 2021, 20 Zulqaidah 1442 Hijrah. Kelas pukul 8.30 pagi, iaitu tajuknya dari bahasa Arab ke bahasa Melayu. Kita bincangkan pada pagi ini asal perkataan ta'alluq, dalil dan juga ghaib. Ibu ayah untuk ta'alluq dulu ya. Ta'alluq ni dia daripada dia adalah masdar. Masdar daripada ta'allaqa yata'allaqu. Ta'allaqa yata'allaqu ta'alluqan. Okey, saya tulis ya. Dia fi'il madhinya ta'allaqa, mudhari'nya yata'allaqu, yata'allaqu. Macam ya. Masdarnya ta'alluqan. Nampak ya? Ta'allaqa yata'allaqu ta'alluqan. Okey, ibu ayah berdasarkan itu, ibu ayah tengok apakah 3 huruf asalnya? Cuba tulis dekat ni. Komen apa 3 huruf asalnya ibu ayah? Tiga huruf asalnya adalah Waalaikumsalam warahmatullahi, Ibu Sanita, Ibu Azizah, Ibu Sarwati, Ibu Siti Jabarah. 3 huruf asalnya adalah huruf Ain, Lam, Qaf. Ain, Lam, Qaf. Betul, baca huruf Ain, Lam, Qaf adalah 3 huruf asalnya. Okey. Apa dia, kalau daripada Ain, Lam, Qaf ni ada makna apa ni? Antara mana Ain, Lam, Qaf ada makna berpegang teguh. Berpegang teguh boleh, mengetahui, tengok pada keadaan lah, tengok pada keadaan. Ataupun terikat, teguh, tengok pada kesesuaian maknanya lah, insyaAllah ya. Ataupun bergantung, Adapun ta'allaqa di sini ibu ayah memberi maksud bergantung. Alaqah ni maksudnya bergantung ataupun pergantungan, alaqah ataupun kaitan, macam itulah ya. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Taala, dalam bahasa kita untuk ta'alluq ni biasa kita guna untuk apa ni? Antaranya ada dua. Kita gunakan ta'alluq
untuk kita kata tertakluk kepada terma dan syarat. Tertakluk kepada terma dan syarat. Kita kata dalam bahasa kita takluk. T-A-K-L-U-K. Ini semua tertakluk kepada terma dan syarat. Jadi takluk tu bahasa Arab. Takluk bahasa Arab ta'alluq. Ta'alluq. Cuma dalam masdar kita sebutlah ta'alluqan. Kalau kita tulis biasa, tulis biasa ta'alluq. Macam ni. Ta'alluq macam tu ya. Ta'alluq. Okey. Jadi ta'alluq tu apa benda ta'alluq? Ta'alluq ni bergantung. Jadi boleh nampak tak sekarang ni kenapa kita terjemah kita sebut tertakluk kepada terma dan syarat? Kerana ta'alluq tu adalah berpunca daripada bahasa Arab. Ta'alluq. Ini maksud saya tujuan kita buat kelas ni untuk kita bincang perkataan-perkataan yang kita tak perasan, oh rupanya bahasa Arab. Macam tu. Jadi ta'alluq ibu, ta'alluq itu adalah bahasa Arab sebenarnya masdar kepada ta'allaqa ya ta'allaqu ta'alluqan. Okey, sekarang ni siapa ibu ayah yang dah dengar ni baru tahu rupanya kejap ibu itu nanti kejap. Okey, sekarang ni baru tahu ta'alluq apa ni? Baru tahu ta'alluq yang kita gunakan tertakluk kepada terma dan syarat dengan makna ta'alluq itu adalah datang daripada bahasa Arab. Siapa baru tahu, siapa yang ulang saya? Siapa yang baru tahu kalimah tertakluk kepada terma dan syarat? Ta'alluq itu bahasa Arab. Boleh ya? Okey. Orang ramai yang baru tahu ya. Jadi ta'alluq itu bahasa Arab ibu ayah. Itu tujuan saya buat kelas ni supaya ibu ayah nampak. Oh, kita ingat ta'alluq itu bahasa kita. Ta'alluq itu bahasa Arab, bukan bahasa kita. Maksudnya daripada alaqah. Alaqah ni kebergantungan ataupun ikat. Ataupun ya, terikat ke apa ke. Tapi dari segi terjemah ta'alluq ni tergantung. Macam tu ya. Jadi satu lagi ta'alluq. Ta'alluq yang kata macam tadi Ibu Hidadah kata tu. Sekejap saya tengok maknanya lah kamus ya. Saya tengok. Dari mana ta'alluq yang ta'alluq sesuatu negeri tu. Macam mana ya. Sekejap saya tengok kamu sekejap. Itu pun daripada bahasa Arab juga. InsyaAllah daripada bahasa Arab. Tapi saya nak tengok daripada asalnya. Makna asalnya. Okey. Okey, Ibu Hilalia, untuk ta'alluq memberi makna perang, untuk ta'alluq satu negeri itu nanti saya kumpulkan balik ya. Pasal memang kita nampak ta'alluq ni antaranya kita gunakan dalam bahasa Melayu untuk memberi makna tergantung, ataupun kita gunakan untuk menakluk sesuatu negara, sesuatu tempat kan. Tapi yang saya kaitkan pagi ni ta'alluq pada makna ta'alluq kebergantungan tadi tu, bergantung. Tapi ta'alluq memberi untuk maksud menguasai satu negeri tu, saya tak pasti adakah daripada ta'allaqa ya ta'allaqu ta'alluqan juga. Itu saya tak pasti ibu ya. Okey. Jadi untuk ta'alluq kita bincang ta'alluq dengan makna bergantung tadi saja. Boleh boleh semua jelaskan insya-Allah untuk ta'alluq ni? Jelas ya? Okey. Alaqah, betul itu segumpal darah, betul itu alaqah. Okey. Kenapa? Okey, bagus pakcik Wahab, bagus. Sekarang ni bila pakcik sebut alaqah tu baru ni. Kenapa dia panggil alaqah? Kenapa dia panggil alaqah? Nak tahu tak kenapa dia panggil alaqah? Ibu ayah semua. Bagus pakcik kongsikan tadi. Okey. Kenapa dipanggil alaqah? Sekejap ya. Sekejap. Saya kumpulkan alaqah yang macam ni ya.
Bukan alaqah tu, ini alaqah. Okey. Ini bukan panjang, alaqah bukan alaqah, pendek je. Alaqah, siapa silap? Alaqah di kecil alaqah. Alaqah itu yang lain, alaqah tu lain, ni alaqah. Alaqah tu apa? Okey. Segumpal darah. Ibu ayah, segumpal darah yang ketika mana lepas persenyawaan dan air mani itu jadi segumpal darah ibu ayah. Darah tu dia macam mana? Dia menempel tu, dia tergantung ke ataupun dia berada di dasar ke apa ke? Ibu ayah, alaqah tu sifatnya macam mana? Dalam perut ibu ayah, ibu ayah pula. Dalam perut ibu, apakah sifat darah tu? Bergantung tak ibu ayah? Darah tu dia akan bergantung kan? Tergantung, menempel dan tergantung dekat rahim tu kan? Betul tak? Saya tak pernah mengandung. Betul tak ibu ayah? Ibu-ibu semua betul tak? Saya tanya ni. Betul kan? Kan? Dia akan tergantung kan? Pasal tu dipanggil alaqah. Dipanggil alaqah kerana sesuatu yang tergantung, yang menempel dan tergantung dekat rahim. Pasal tu dipanggil alaqah. Segumpal darah tu dipanggil alaqah. Okey, nampak tak? Bagus Pakcik Wahab punya contoh bagus, masya-Allah. Saya pun tak terfikir tadi. Tapi kita tahu alaqah tu kenapa dipanggil alaqah? Kerana dia tergantung. Ada kena mana gantung juga kat sini. Jelas ibu ayah ya, insya-Allah. Jadi kalau ta'alluq, kita kata tertakluk kepada terbuat syarat. Okey, Ibu Lailah sebut muta'alliq. Dari perkataan itu ke? Betul ibu. Bagus. Kan kita kata jar majrur, contohnya jar majrur. Dia mesti muta'alliq. Maksudnya jar majrur dia mesti bergantung kepada satu tempat bergantung. Bagus ibu Lailah ya. Ibu ayah perasan kan kalau kita belajar nahwu sorof, saya sebut jar majrur tak boleh hidup sendiri. Dia mesti muta'alliq kepada satu tempat bergantung, kepada satu muta'allaq. Jadi muta'alliq adalah isim fa'il. Ta'allaqa ya ta'allaq. Isim fa'il dia. Nampak tak ibu, daripada kalimah ta'alluq saja yang kita nak bincang, kalimah ta'alluq. Tapi kita dapat buka kalimah apa? Dapat buka lagi kalimah alaqah. Alaqah. Dan juga kita juga dapat kalimah muta'alliq. Cuma muta'alliq ini bukan bahasa Melayu lah. Muta'alliq ini yang kita biasa sebut dalam pengajian sorof kita. Jadi alaqah. Okey, bahasa Melayu kita biasa jumpa ta'alluq. Kita buka juga untuk lebih kefahaman, ada kalimah alaqah, iaitu segumpal darah. Kenapa dipanggil alaqah? Kerana dia tergantung dalam perut, dalam rahim tu kan. Apa dia muta'alliq? Muta'alliq ni yang kita biasa sebut jar majrur, dia kena muta'alliq kepada satu kalimah yang sesuai untuk dia bergantung. Okey ibu ya, untuk ta'alluq dapat mana faham tak ibu ya? Untuk ta'alluq ni boleh faham tak? Percuba dapat yang lain macam mana? Untuk ta'alluq ni sebelum kita masuk yang lain. Ta'liq. Okey, ta'liq. Sekejap ibu ya, saya confirmkan balik untuk ta'liq. Okey. Bagus. Jadi ibu, bagus ibu siapa tadi? Ibu Asimah, okey. Ibu Asimah ta'liq. Kata ta'liq kan? Ta'liq. Ta'liq ni maksudnya bergantung jugalah. Maksudnya kalau dia kata ta'liq tu bergantung kepada apa yang disebutkan. Itu ta'liq. Bergantung. Kalau disebut macam ni maka berlakulah macam tu. Itu ta'liq. Dia menggantungkan kepada sesuatu perkataan yang lain. Contoh kata, kalau buat begini-begini maka jadilah, ataupun maka jatuhlah talak pada kamu. Tu digantungkan. Talak tu jatuh bila berlakunya perkara begitu-begitu, sekian. Kalau dia buat sekian itu.
Kelebihan itu taklid. Itu dari segi bahasa lah, dari segi perbuatan fiqah ni, itu kena belajar fiqah lah, jangan tanya saya. Tapi dari segi bahasa, taklid tu maksudnya bergantung, kebergantungan. Kalau buat sekian-sekian, maka jatuhlah talak sekian-sekian, macam tu. Ibu Asimah jelas tak Ibu? Ibu Asimah jelas tak? Jajahan takluk. Jajahan takluk tu macam tadi saya kata lah, jajahan takluk tu dengan makna menguasai, itu saya tak pasti. Adakah daripada takluk yang kita bincangkan tadi ataupun tidak Ibu? Asal takluk tadi dapat jumpa kalimah alaqah, muta'alliq dan juga taklid. Itu dari segi bahasa saja tahu Ibu. Itu bukan dari segi fiqah ke apa taklid tu. Taklid tu fiqah, kena belajar fiqah. InsyaAllah Ibu ayah ahlinya lah. Saya bukan ahlinya, saya bukan orang alim pun. InsyaAllah Ibu. Okey, kita masuk pembahasan kalimah seterusnya, iaitu kalimah apa tadi? Dalil. Dalil. Okey. Kalimah dalil pula. Okey. Jadi untuk jimatkan kertas saya terbalikkan jalannya ya. Okey, sekejap ya. Kita buka kamus online sekejap. Sekejap ya, kamus online. Biar Ibu kita nampak terus direct kat situ. Okey. Semua nampak kan? Ada kamus tu? Okey. Dalil tu Ibu ya, dia datang daripada fi'il madhi dalla. Fi'il madhinya dalla. Dalla. Dalla ni apa? Dalla ni maksudnya tunjuk. Dalla ni maknanya tunjuk. Okay, tunjuk. Dalla yadillu. Nampak kan? Dalla yadillu. Masdarnya dalalan ataupun dullan, dalalah, dilalah. Okey. Kalau dalil itu asal dalil daripada dalla yadil, dalla dalla yadillu ya. Kemudian okey, untuk dalil, okey. Nampak? Dalil, antumanya dalil ni mursyid wal jama'. Adillah, jamaknya adillah. Okay, dalil ni apa? Dalil ni yang menunjuk. Dalil ni yang menunjuk. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah. Tu ini saya terbalikkan. Ni tadi yang tadi tu saya terbalikkan. Benda tu dia apa lagi Bu? Benda tu dia apa lagi? Jadi dalil itu dalil daripada dalla yadillu tadi. Daripada dalla yadillu datang kalimah dalil. Apa maksud dalil? Dalil ni yang menunjukkan. Dalil maksudnya yang menunjukkan. Apakah dalil sebenarnya? Maksudnya apakah yang menunjukkan kepada betulnya engkau punya perkataan itu? Apakah dalilnya? Apakah yang menunjukkan? Dalil maksudnya yang menunjukkan. Jadi kita tengok tadi dalla yadillu maksudnya menunjukkan. Dalil maksudnya benda yang menunjukkan, dalil. Itu bahasa Arab yang dalil. Orang yang menunjukkan dipanggil dal. Dalun. Dal alif lam tabdu. Dalun, orang yang menunjukkan. Dal. Ataupun dalil pun boleh memberi maksud orang yang menunjukkan. Dalil. Contoh kalau macam saya biasa ikut jemaah-jemaah dakwah ni, biasa kita pergi rumah ke rumah ni kan, pergi dakwah rumah ke rumah, ada satu orang dekat depan, biasanya untuk orang kampung situ, dia akan jadi dalil. Maksud jadi dalil tu macam mana? Dia akan jadi penunjuk jalan.
kepada yang lain lah, penunjuk jalan kepada orang-orang lain yang dalam jemaah tu, untuk pasal dia lebih kenal orang kampung macam mana kan, itu dalil, orang yang menunjukkan jalan. Jadi dalil Ibu Ayah adalah daripada bahasa Arab. Dalla yadillu maksudnya tunjuk. Okey. Itu dalil Lagi saya tengok lagi sekejap. Nampak tak? Nampak di sini? Dalil dia dah tutup tadi. Ibu-ibu sekarang ni nampak tak kamus? Tak nampak kamus ni? Saya buka kamus balik Okey. Nampak tak? Antara makna dalil lagi adalah ad-dalil ma yustadallu bihi, apa yang dijadikan petunjuk dengannya. Burhan sebagai bukti, bayinah sebagai bukti yang nyata, hujjah, syahid, alamah. Jadi dalil ni ada banyak maksud. Boleh masuk burhan-burhan ni macam bukti, bayinah, keterangan, hujjah, syahid, saksi dan alamat dan sebagainya lah, insya-Allah. Itu makna dalil. Kenapa? Kerana semua ni akan jadi petunjuk, akan jadi benda yang menunjukkan, sama ada menunjukkan kebenaran dan sebagainya lah. Itu dalil dalil. Okey. Boleh buat ya? Cuma dalil ni kita tak bincang dengan detail sangat lah. Cukup tahu daripada dalla, fi'il madhinya dalla, mudhari'nya yadillu, maksudnya tunjuk. Maknanya tunjuk. Jadi dalil ada memberi makna tunjuk. Apa yang tunjuk? Tunjuk bukti, tunjuk keterangan dan sebagainya. Itu dalil. Okey, jadi Ibu Ayah ada tak? Saya rasa Ibu Ayah semua tahu kan? Dalil ni memang dari bahasa Arab. Ada tak yang baru tahu dalil itu bahasa Arab? Komen baru. Ada tak yang ulang kaji? Siapa yang baru tahu dalil itu bahasa Arab, komen baru. Siapa yang dah tahu dalil memang bahasa Arab, komen ulang kaji. Oh, Ibu, ramai juga yang baru ya? Oh, Masya Allah, ingatkan Ibu dah tahu dah. Jadi Ibu salin Ibu, dalil itu bahasa Arab Ibu tahu. Dalil itu bahasa Arab. Daripada dalla yang dulu tadi tunjuk. Tunjuk Okay, ramai yang ulang kaji, ramai juga yang baru itu dalil dalil, Masya Allah, tabarakallah. Okay, kemudian ghaib. Ghaib ni apa pula ghaib? Ghaib ini Ibu Ayah, ini dalil ni ringkas je lah, kita tak bincang dalam-dalam lah. Ghaib ni daripada ghaba, fi'il madhinya ghaba, mudhari'nya yaghibu. Yaghibu, masdarnya ghaiban. Isim fa'ilnya ghaibun. Okey. Jadi yang kita sebut ghaib ni boleh ghaib daripada fi'il madhinya ghaba, mudhari'nya yaghibu, masdarnya ghaiban. Jadi kita sebut ghaib itu adalah masdar, ghaib masdar. Tapi kalau kena pada orang yang hilang, ghaba ni maksudnya tak nampak. Ghaba ni tak nampak pada pandangan mata. Ghaba tu tak nampak pada pandangan mata. Okey, yaghibu masdarnya ghaiban. Ghaib tu disebut ilmu ghaib. Ghaib tu maksudnya benda yang kita tak nampak, ghaib. Tapi kalau kita sebut ghaib, maksudnya orang yang tak nampak. Orang tu tak nampak. Contohnya kita kata huwa tu dhamir ghaib. Huwa tu kita tak sebut dhamir ghaib. Kita sebut huwa, humahum tu dhamir untuk ghaib. Kalau ghaib masdar. Ghaib dalam bahasa Arab, ghaib untuk orang yang tak ada depan kita. Tu ghaib. Ni agak payah sikit lah tapi sekadar nak maklumkan kalimah ghaib yang kita semalam, Ibu siapa tanya semalam? Ibu Kasmawati kita tanya semalam, ghaib. Betul ke ada Ibu Kasmawati pagi ni? Ada Ibu Kasmawati ada tak? Ibu Kasmawati tak ada pagi ni tak apa.
Kalau Ibu Kasmah tanya semalam yang tiba-tiba line tak ada tu, dia dah masuk ke kawasan yang tak ada line. Jadi ghaib ni adalah masdar. Okey. Kalau ghaib dalam bahasa Arab, ghaib orang yang hilang. Orang yang hilang. Itu isim fa'il. Boleh boleh semua insya-Allah ya. Jadi ghaib adalah masdar. Saya rasa ramai juga yang tahu ghaib itu masdar ya. Dan ghaib memang bahasa Arab Ibu Ayah. Ghaib memang bahasa Arab. Jadi pagi ni kita belajar 3 perkataan lah. Kita bukan nak belajar detail sangat, cuma nak bagi tahu 3 perkataan ini yang 3 perkataan yang saya tetapkan, takluk, dalil dan juga ghaib. Jelas ya? Ketiga-tiga perkataan ini jelas tak Ibu ya? Ketiga-tiga perkataan ni jelas ya? Jelas. Jadi Ibu yang nampak tak? Bahasa Melayu ni banyak ambil daripada bahasa Arab. Okey, sekarang ni saya ada masa lagi 15 minit. Saya bagi peluang pada Ibu Ayah untuk tanya apa lagi perkataan yang Ibu Ayah nak tahu. Boleh tulis. Boleh tulis pasal semalam guna handphone payah. Ini guna laptop senang sikit. Mudah-mudahan ibu-ibu yang infak laptop hari tu untuk saya ni, laptop ni sentiasa sambung pahala dia sama akhirat dia sampailah tak guna lagi laptop ni insya-Allah. Bagus Ibu Nursidah. Kita ambil Ibu Nursidah dulu, baru Ibu Siti Jumarah. Okey. Mesyuarat. Okey. Mesyuarat itu bagus Ibu Nursidah. Bagus masya-Allah. Sangat-sangat bagus. Contoh sangat bagus mesyuarat. Sangat-sangat bagus masya-Allah tabarakallah. Okey, mesyuarat daripada syawara. Fi'il madhinya syawara. Mudhari'nya yushawiru. Masdarnya musyawaratan. Musyawarah. Dalam Melayu sebut mesyuarat. Melayu sebut mesyuarat. Dalam Arab musyawarah. Okey. Ibu Ayah, musyawarah ni datang daripada perkataan apa? Sekejap ya. Okey. Bagus. Okey. Daripada syara. Dia datang dari fi'il madhinya syara. Syawara tu bermufa'alah. Ada sebabnya. Tapi asalnya fi'il madhi syara. Syara yang huruf asalnya shin waw ra. Shin waw ra. Okey? Kalau dia datang daripada bab if'al akan jadi asyara yushi. Kejap lagi saya bagi ya, kejap ya. Yushiru isyaratan. Okey. Bagus masya-Allah. Okey, bagus. Ibu Nursidah cantik sangat masya-Allah ya. Jadi Ibu Ayah, ya, saya cari saya punya petunjuk. Okey, ada jumpa pun. Syawara, Ibu ya, syawara mufa'alah, fa'ala. Asalnya daripada shin waw ra. Maksudnya apa shin waw ra ni? Maksudnya tunjuk. Okey, ada makna tunjuk ataupun memberikan pandangan. Okey, kalau kita jumpa daripada asyara bab if'al, asyara yushiru isyaratan. Ibu biasa tak dengar kalimah isyarat dalam bahasa Melayu? Biasa tak dengar kalimah isyarat? Biasa dengar kan? Kalau kita kata lampu isyarat, apa maksud lampu isyarat? Lampu yang menunjukkan pada pemandu, kamu boleh jalan ke, kamu kena berhenti ke, kamu kena bersedia berhenti ke. Atau isyarat maksudnya menunjukkan. Lampu isyarat, kita sebut lampu isyarat kan? Isyarat maksudnya menunjukkan. Dia dah bagi isyarat dah tu. Maksudnya dia dah bagi petunjuk dah pada kau. Dia dah bagi point, dia dah bagi petunjuk, dia dah bagi tanda supaya kau kena buat benda tu. Macam tu, isyarat.
Tapi kalau syawara, nampak tak? Syawara ada alif. Bila ada alif kat sini, antara maknanya adalah disebut musyarakah balal isnain. Mesti ada di antara dua pihak paling kurang. Jadi ibu ayah, kalau mesyuarat, boleh tak mesyuarat seorang-seorang? Dia mesyuarat tapi seorang-seorang. Buat apa tu Pak Abu? Mesyuarat dengan siapa? Seorang je. Surah Asy-Syura. Betul ibu, Asy-Syura pun daripada syura itu pun daripada perkataan yang sama. Nanti kita bincang insya-Allah. Kalimah syura. Boleh ibu ya, terima kasih. Jadi ibu ayah, syawara nampak tak ada alif? Syawara. Fahamkan ini dulu ibu ayah ya. Syawara nampak ada alif kan? Bila ada alif ni ibu ayah saya kata apa tadi? Paling kurang antara dua pihak. Ada tak mesyuarat satu pihak saja? Mana ada mesyuarat satu pihak? Mesyuarat paling kurang dengan dua orang, paling kurang pun dua orang suami isteri contoh kan. Nabi untuk beli barang dapur, Nabi akan mesyuarat dengan isteri baginda. Nak beli apa ni macam tu. Walaupun barang dapur saja. Macam itulah insya-Allah ibu ayah ya. Jadi musyawarah ni adalah masdar mufa'alah. Masdar kepada syawarah. Asalnya shin waw ra ni. Okey, jadi kalau musyawarah maksudnya saling memberi pandangan. Saling memberi pandangan, saling memberi idea, saling menunjukkan idea masing-masing. Saling menunjukkan pandangan masing-masing. Ada makna tunjuk kat situ. Ada makna cadangan, ada makna tunjuk. Maksudnya bukan mesyuarat ni, mesyuarat, bagus. Contoh yang bagus, mesyuarat bukan tempat nak hentam-menghentam. Ini nak bagi faham sikit ibu ayah. Mesyuarat bukan tempat nak hentam-hentam. Mesyuarat je hentam sana, hentam sini. Bukan. Mesyuarat tu saling bagi pandangan. Dan saling bagi pandangan, adab mesyuarat, saling bagi pandangan, kita bagi pandangan yang terbaik. Masa yang sama, anggap pandangan kita lah pandangan paling lemah. Faham tak ibu ayah? Dalam mesyuarat, kita kena bagi pandangan paling bernas. Masa yang sama, kita rasa itulah pandangan yang paling kerdil daripada semua orang. Tapi kita bagi yang paling bernas. Itu dalam mesyuarat pun kena rendah diri. Kalau katakan dalam mesyuarat, kita punya pandangan diterima, istighfar pada Allah. Takut pandangan kita tu rupanya bawa mudarat pada jemaah yang ada. Nampak tak ibu ayah? Mesyuarat bukan tempat hentam ni. Syawarah ni. Syawarah saling memberi petunjuk. Saling menunjukkan pandangan. Tu syawarah. Masdarnya musyawarah. Ibu nampak sekarang ni, ibu nampak tak apa dia makna musyawarah yang sebenarnya? Nampak tak sekarang ibu ayah? Syawarah, mesyuarat tu. Mesyuarat seorang balik saling memberikan pandangan, saling memberikan cadangan. Itu makna mesyuarat. Saling. Bukan saling menghantam, bukan saling berasa aku dah paling pandai bagi pandangan dan sebagainya. Pandangan aku mesti diterima. Okey. Jadi ibu ayah, jelas tak makna mesyuarat? Saya cari syura. Jelasnya semua? Alhamdulillah jelasnya, Masya Allah. Okey, tadi Ibu apa? Ibu Datuk Adam. Apa nama ibu lupa lah ibu? Ibu Maryam Ibu Datuk Adam, Ibu Maryam Ibu kepada Ustazah Nur Iman, betul? Apa nama ibu lupa lah ibu? Ibu Maryam Lupa dah saya. Ibu tanya pasal syura. Okey, syura tu macam mana? Syura apa nama ibu ya? Syura Ibu Rohana, sorry. Ibu Rohana, ibu pada Ustazah Nur Iman, betul ke orang lain? Betul lah ya? Okay, insyaAllah. Jadi, ibu ayah yang dirahmati Allah, Ibu Rohana tanya pasal syura. Syura tu macam mana? Syura pun sama. Syura pun daripada shin waw ra juga. Shin waw ra jadi syura. Cuma syura ni macam mana? Syura ni maknanya mengambil pandangan orang lain. Daripada tasyawur. Wahwa akhdhu ara'il akharin fi amrim ma. Mengambil pandangan orang lain pada apa-apa urusan. Itu syura. Syura dengan mesyuarat sama maksud. Syura dan musyawarah sama maksudnya. Syura mengambil pandangan satu sama lain.
ada majlis syura. Apa dia majlis syura? Majlis, satu majlis, satu kumpulan orang-orang yang tertentu, yang diangkat kedudukan dia, yang mereka ni saling memberi pandangan satu sama lain berkenaan dengan urusan negara. Itu majlis syura. Maksudnya dia tak boleh main sesuka hati je bagi satu hukum ke, sesuka hati saja bagi satu undang-undang tanpa dimesyuaratkan dulu. Itu majlis syura. Okey, bagus, contoh yang sangat bagus tadi mesyuarat ya, Ibu ayah, masya-Allah. Tasawur bukan Ibu. Ibu Nursidah tasawur bukan. Tasawur tu macam ni, bagus Ibu Nursidah ya. Tasawur macam ni aja dia. Tasawur tu daripada tasawur, sad. Sorry ya. Tasawur. Tasawur kejap baca ya. Tasawur itu Ibu bukan husyin, huruf sad. Tasawur maksudnya gambaran. Tasawur Islam, gambaran Islam itu macam mana? Tasawur daripada surah. Okey, Pak Cik Wahab tanya kalimah ribah. Bagus. Ribah maksudnya mengumpat. Pak Cik Wahab, kalau mengumpat depan ke belakang-belakang? Nak tanya Pak Cik Wahab. Kalau mengumpat depan ke belakang-belakang Ibu ayah mengumpat. Depan ke belakang-belakang? Ribah tu maksudnya mengumpat. Pasal itu dah masuk kalimah ghaib tadi kan. Tak apa, Pak Cik baru teringat, tak apa. Ribah maksudnya mengumpat. Kalau ribah mengumpat belakang-belakang. Depan-depan kita tak panggil mengumpat. Depan-depan ni lain kan. Mengumpat ni maksudnya cakap belakang. Bila cakap belakang, nampak tak depan kita? Tak nampak. Kita cakap belakang, kita mengumpat dia, kita tak cakap depan-depan, kita cakap belakang dia. Tu kena mengenal dengan ghaib tadi. Ghaib tak nampak. Ribah kata buruk pada orang dalam keadaan dia tak nampak. Tu ribah. Bukan fitnah, pakcik, bukan fitnah. Fitnah lain. Fitnah kadang cakap depan-depan pun. Kau buat benda ni, tapi dia tak buat pun. Cakap depan-depan. Kau tadi mencuri. Saya tak mencuri pun. Ini fitnah. Itu cakap depan-depan. Ni ribah ni mengumpat cakap belakang-belakang, tak nampak. Fitnah boleh depan-depan, boleh belakang-belakang. Ni ribah ni cakap belakang. Okey. Jelas ya? Jadi daripada syawarah tadi, kita jumpa daripada mesyuarat, datang perkataan syura, datang perkataan isyarah. Alhamdulillah, masya-Allah. Dan Ibu Nursidah tanya macam mana tasawur? Pasal Ibu Nursidah mungkin nampak ada sad, ada bunyi macam tasawur. Tasawur tak ada kena mengena Ibu ya, pasal ini huruf sad. Kita cakap ni huruf shin. Okey. Dan ribah ni tadi kita dah belajar ghaba yang ribu, datang perkataan ribah, Pakcik Wahab kongsikan ribah. Kenapa dipanggil ribah, mengumpat dalam bahasa Arab? Ribah kerana dia cakap belakang-belakang, tak nampak depan-depan. Okey. Lepas tu tadi Ibu apa tadi? Ibu Siti Jumarah ada sebut ikhlas. Ikhlas tu ikhlas lah. Ikhlas tu memang bahasa Arab Ibu. Memang kita tahu bahasa Arab. Ikhlas tu memang bahasa Arab. Jadi kita tak bincang sangat kot. Tak apalah, saya buka ayat kamus saya. Untuk dia daripada akhlasa. Dia masdar daripada akhlasa yukhlisu. Okey. Jadi Ibu, ikhlas kita tak bincang lah. Ikhlas dia direct. Kalau kita faham ikhlas tu memang asal bahasa Arab dan maknanya pun senang, ikhlas, tak ada masalah lah. Ikhlas tu ikhlas lah. Kita tak bincang dalam-dalam insya-Allah. Boleh Ibu ya? Jadi untuk perkataan yang kita bincang hari ni semua ibu-ibu ayah dapat manfaat tak insya-Allah? Dapat manfaat tak hari ni? Kalimah-kalimah yang kita bincang? Harap dapat ibu ayah ya. Harap dapat. Pasal penting sangat kita tahu indahnya bahasa Arab dan indahnya kita ni rezeki kita jadi orang Melayu yang cakap perkataan kita banyak daripada bahasa Arab. Banyak sangat bahasa Arab. Jadi mana perkataan yang agak-agak payah kita terangkan lah. Kalau macam yang asas-asas, taubat, ikhlas, itu kita tak bincangkan sangat lah insyaAllah ya. Okey. Cadangan ibu ya. Cadangan untuk
Boleh bagi cadangan tak untuk kita bincangkan akan datang punya kalimah? Boleh bagi cadangan? Saya nak ambil cadangan dulu. Tiga kalimah. Boleh? Komen cadangan kalimah. Kalau sesuai saya ambil cadangan tu. Tapi dalam kepala dia terfikir sekarang ni. Okey, macam muafakat. Okey, saya ambil muafakat tu, saya ambil. Okey, muafakat saya ambil. Bagus, muafakat bagus. Saya ambil muafakat satu lagi. Kifarah. Bagus. Kifarah. Inilah saya ambil kafir. Kenapa dipanggil kafir? Boleh kafir kifarah tu kita ambil kafir lah. Yang boleh kafir saya akan keluarkan kalimah kifarah nanti Ibu Hilaliah ya. Bagus, dah dua dah. Muafakat, kafir lagi. Satu lagi. Kenapa dipanggil tasbih kifarah? Kafarah kenapa? Nanti kita bincang. Lagi satu Ibu ya, apa cadangan yang lain? Kalau saya tak terima tak apa, jangan kerja hati Ibu ya, bagi je. Ini ada ramai ni. Muamalah. Okey, Ibu Nusidah muamalah bolehlah muamalah ya. Okey, kita kena tahu juga kenapa dipanggil muamalah. Boleh muamalah, boleh insya-Allah muamalah. Okey, 3 perkataan. Tambah satu lagi. Pasal muafakat muamalah ni buat mufa'alah macam mudah faham. Satu lagi kalimah. Kita ambil 4 kalimah kita bincang nanti. Insya-Allah. Tengoklah besok ke ada kelapa ke kita bincang. Satu Ibu ayat satu lagi dari 10 minit ni. Senang. Musafir. Okey, musafir. Saya ambil iktiraf lah Ibu. Saya ambil iktiraf yang baca ya. Saya baca dah tadi, saya bagi ambil Ibu saya dah ambil iktiraf ya, iktiraf. Iktiraf bagus. Iktiraf ni bagus. Iktiraf bagus masya-Allah. Okey, ada 4 kalimah ya. Muafakat, kafir, muamalah, iktiraf kita akan bincangkan pada masa akan datang insya-Allah. Okey, sekarang itu saja Ibu ayah, harap seronok belajar untuk kelas bahasa Arab ke bahasa Melayu ni, harap seronoklah belajar ya insya-Allah ya. Seronok dan tak bosan. InsyaAllah sekarang kita sambung pula 9.30 kuliah seterusnya, iaitu asas nahu surah Al-Mulk ayat 4. InsyaAllah seronok semua alhamdulillah ya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ramai-ramai subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم warahmatullahi taala wabarakatuh. Nampaknya saya lambai ni insya-Allah.